So hari ni kita akan belajar kita dalam kelas YPJ ni biasanya memang macam tu lah kelas tambahan kita akan berikan latihan kepada pelajar dan seterusnya pelajar buat, lepas tu dalam kelas nanti kita akan buat perbincangan biasanya macam gitulah, kita pun ambil masa tak lama biasanya 1 jam lah lagilah kelas online ni. Kalau kelas biasa tu yang kita jumpa tu kita akan belajar dalam 1.5 jam hingga ke 2 jam Tapi apabila kelas online ni kita tak boleh belajar lama-lama sangat sebenarnya. 1 jam pun dah macam tepu sebab kita duduk je, tak ada diri, tak ada bangun, tak tahulah kalau sambil belajar ada pelajar pergi basuh motor, buat kuih dan sebagainya, mungkin dia akan rasa ni lah dia bertenaga lah kan, sebab boleh jalan sana, boleh jalan sini Okey, so cikgu akan cikgu rasa yang lain ni nanti semua dia akan masuk guna MOE, ambil attendance sekejap. Kita ada 8 orang pelajar 8 orang pelajar. Nanti sedia dengan itulah bahan-bahan kita tu, lampiran, dan kita tak buat semualah. Kita buat semana yang boleh dan cikgu rasa pelajar larat kita tak buat semua sekali. Okey, kita dah ambil bukti kehadiran kita hari ni dan cikgu sharekan. Okey. Okey, hari ni. So cikgu hari ni buat kat sini je lah ada soalan esei cikgu buat dalam PowerPoint. Yang ni cikgu gunakan cikgu gunakan Word je lah dia lebih senang, boleh nampak kat situ je. Okey, ready tak pelajar? Bersedia tak? Seorang respon? Ready. Okey. Alhamdulillah Sebab apa respon ni supaya cikgu tahu mikrofon tak off, apa tu, paparan nampak macam tu sebab kalau tak cikgu tak tahu ada kelas cikgu dah ajar 10-15 minit ada baru bagi tahu kadang-kadang kita pun tak tahu apa benda dah tertekan sebab dia banyak dia punya ni. Kadang-kadang kita guna touchpad ni dia sensitif Okey, ini soalan dia, pelajar boleh rujuk soalan yang cikgu berikan. Jangan lupa tulis nama pelajar cemerlang tu supaya insya-Allah satu hari nanti bila selepas peperiksaan SPM keluar, pelajar akan menjadi pelajar yang cemerlang. Teruskan belajar sebab nanti bila ni sekarang ni tengah musim ini ialah keputusan SPM yang lepas dah keluar. Sekarang ni ialah keputusan untuk melanjutkan pelajaran nanti bila dah mohon kan, lepas tu rakan-rakan pelajar dapat masuk ke pusat pengajian. Bila awak tak dapat nanti awak rasa macam murung pula jadi kena bersedia daripada awal, sebab nampaknya walaupun kita COVID ke tak COVID ke, kehidupan perlu diteruskan dan masuk sama je. Ni hari tu dah belajar, ada kelas ke tak ada kelas ke, tak bersemuka ke, SPM tetap awak akan hadapi. Lepas tu nanti akan COVID ada pun tetap masuk pengajian jadi pembelajaran ni tak boleh kita tinggalkan Okey, kita lihat dia berikan 4 jenis gas, nitrogen, karbon dioksida, hidrogen sulfida dan juga air air itu gas lah dalam bentuk wap sebab dia kata letusan gunung berapi. Nyatakan maksud jisim molar. Jisim molar adalah jisim 1 mol bahan. Jisim 1 mol bahan. Dan sekiranya dia gunakan satu contoh, kita boleh berikan contoh jisim molar bagi CO2 adalah 44. Okey, dan ada unit gram mol tolak 1 dia bezanya antara jisim molar dengan jisim molekul relatif. Kalau secara relatif tak ada unit.
Kalau jisim molar, dia ada unit gram per mol. Itu yang dikata kat sini. Jisim 1 mol bahan. Maksudnya, kalau 1 mol karbon dioksida, jisim dia bersamaan dengan 44 gram per mol. Kalau untuk jisim molar lah. Kalau jisim molar untuk nitrogen, jisim atom relatifnya ialah 14. Kalau kita ada jisim molar, jisim untuk 1 mol, maksudnya 28 gram per mol lah. Seterusnya, soalan yang kedua, soalan B. Hitung jisim molar bagi setiap gas yang ditunjukkan. Kita kena kira lah jisim molar ni. So macam mana nak kira jisim molar ni? Sama je macam kita kira jisim atom relatif. So untuk nitrogen ada 2 N. So 1 nitrogen 14. Darabkan dengan 2, kita akan dapat 28 lah. Yang ini kita akan dapat 44. Yang ini kita akan dapat 34. Yang ini kita akan dapat 18. Dan semuanya ada unit gram mol, gram per mol lah. Cikgu dah buat per ni, tak adalah mol tolak 1 lah. So apa yang perlu pelajar buat, pelajar tandakan lah. Tandakan, semak jawapan. Kalau sebelum ni belum dapat, tuliskan jawapan yang betul lah. Dan nanti ni cikgu akan berikan sebagai ringkasan pelajaran. Okey, soalan C. Bandingkan. Soalannya ialah bandingkan. Rasa tinggi sikit. Bilangan molekul. Kena ingat bilangan molekul ni dia tak sama dengan mol. Mol ini adalah satu unit pengukuran. Manakala molekul ini merujuk kepada zarah dia. Zarah bagi sesuatu sebatian kovalent. Dan bagi suatu sebatian kovalent, bilangan zarah dia, bilangan molekul dia, bagi 1 mol dia akan bersamaan dengan Avogadro number 6.02 darab 10 kuasa 23. Maknanya suatu nilai yang besar. Dia suruh bandingkan bilangan molekul dalam 0.9 gram air dengan 2.2 gram karbon dioksida. So untuk yang ini, step pertama, oleh kerana kita nak tahu bilangan molekul, pertama kita perlu mengira bilangan mol sebab nak tahu molekul. So kat sini, kalau kita kira, kita akan dapat mol mol air sama dengan 0.9 kita bahagikan dengan 18 jisim molar, kita akan dapat 0.05 mol. Manakala untuk mol karbon dioksida sama dengan 2.2 bahagikan dengan 44, kita akan dapat 0.05. Okey, so kalau kita lihat kat sini, bilangan mol dia sama. Jadi dia suruh bandingkan dari segi bilangan molekul. So kita kiralah bilangan molekul. Bilangan molekul lah. So bagi kedua-duanya, bilangan molekul kan dia sama dengan apa saja kita nak jadikan mol, kita akan buat operasi bahagi. Sebaliknya dari mol, kita nak jadikan benda lain, kita nak jadikan bilangan zarah, kita nak jadikan isi padu, kita akan buat operasi darab. So kat sini operasi kita ialah 0.05 darabkan dengan Avogadro 6.02. Sama juga kat sini Okay, kerana bilangan molekul ini dia bersamaan dengan mol. Dia tidak akan dipengaruhi oleh jenis bahan itu 0.05. Jadi apa yang kita boleh nampak kat sini, kalau disuruh bandingkan, maknanya kita akan katakan bahawa bilangan molekul adalah sama. Sebab dua-dua samalah. Bilangan molekul adalah sama. Kenapa bilangan molekul adalah sama? Kerana bilangan molekul ditentukan oleh mol. Itu sebabnya 4 markah. Tetapi sekiranya dia tanya, kalau macam dalam soalan ni samalah, bilangan molekul sama. Kalau dia tanya berapa banyak bilangan atom, kita dah dapat molekul, darabkan dengan Avogadro, kita akan darabkan dengan bilangan atom dia lah. So dalam konteks ini, atom dia pun ada 3. Dalam karbon dioksida pun ada 3 atom. 1 atom karbon, 2 atom oksigen. So macam ni cara kita menjawab.
Maknanya cikgu cakap kita akan jawab untuk kertas 2 ni mengikut markah. Begitu juga dengan AC dia akan ikut markah. So markah dia kat sini 1, 2. Kita kira bilangan molekul ni kita dapat 3 markah. Kita buat satu penjelasan ini, bandingkan, kita akan dapat 4 markah lah. Ni maksimumnya 4 markah. Okey, sekiranya pelajar nak tanya, boleh tanya, boleh menyampuk lah. Dan kalau tak, cikgu bagilah setiap habis soalan ni, cikgu akan tanya, nanti pelajar respon lah sama ada apa soalan yang dia nak tanya. Okey, kita dah selesai dengan, belum selesai, kita jawab satu lagi lah soalan nombor 2 tu sebelum cikgu buat pertanyaan sebab soalan 1 tu pendek sangat. Okey, soalan 2. Soalan 2 ni dia kata dalam satu bekas tertutup terdapat 3.0 desimeter padu gas karbon dioksida. Ini adalah isi padu dia. Gas karbon dioksida pada suhu bilik. Sebab gas ni dia ada dua. Satu pada suhu bilik. Kalau suhu bilik dia punya 1 mol bersamaan dengan 24. Kalau pada STP 1 mol dia akan sama dengan 22.4. Okey, soalannya dia tanya berapa bilangan molekul. Okay, nak cari bilangan molekul, kita perlu ada bilangan mol lah. So, kita kira mol lah. Kita kira mol CO2 ni. Apa saja nak buat, nak jadikan mol, kita buat operasi bahagi. So, kita ada isi padu. Kita bahagikan dengan isi padu molar. So, kita akan dapat bilangan molnya bersamaan dengan 0.125. Kita kira pula bilangan molekul. Bilangan molekul. Okey. Dia akan sama dengan mol 125 darabkan dengan Avogadro. So kita akan dapat bilangan molekul. Sebenarnya dalam peperiksaan kita tinggalkan macam ni tanpa kita selesaikan pun kita dapat markah penuh. Tapi nak selesaikan lagi baguslah sebab dah ada kalkulator saintifik kan, tinggal tekan aja. Okay, soalan yang seterusnya dia suruh kira, ini saja je lah dia nak awak boleh main dengan formula tu. Formula yang kita ada hubungan dia kan. Kan kita ada hubungan, tengah-tengah dia adalah mol. Mol ni ada hubungan dengan jisim. Mol ada hubungan dengan isi padu. Mol ada hubungan dengan zarah. Macam mana hubungannya? Apa saja nak jadikan mol, kita buat operasi bahagi. Tahulah nak bahagi dengan apa bahaginya ialah bahagi ikut. Kalau jisim, bahagikan dengan jisim molar. Kalau isi padu, bahagikan dengan isi padu molar. Kalau bilangan zarah, bahagikan dengan Avogadro. Sebaliknya, kita buat operasi darab. Ini atas, dia darab. Terbalik tak boleh padam. Okay, sorry dia darab Macam tu. Okay, so kat sini dia suruh kira jisim karbon dioksida. Tadi kita atas tu kita dah kirakan mol. Nak jadikan jisim, kita buat operasi darab. So, jisim karbon dioksida sama dengan mol. Darabkan dengan jisim molar. Samalah jisim molar. Boleh, jisim molekul relatif boleh. Istilah dia jisim molar lah. Jisim molar ni berunit. Okay, kita akan dapat 5.5 gram. Okay, bandingkan dengan jawapan pelajar. So, untuk soalan berkaitan dengan sedikit pengiraan yang pertama ni cikgu buat ni, kita akan menjawab soalan topikal lah untuk semua tajuk. Mungkin ada 3 kelas kita akan buat benda yang sama macam ni. Lepas tu nanti seterusnya kita akan terus kepada soalan peperiksaan full format peperiksaan macam tu. Okay, so ada yang nak tanya untuk soalan muka surat 1 lah. Kita bagi by muka surat lah. Okay, muka surat 1 ada soalan yang pelajar-pelajar nak tanyakan dengan cikgu. Ada pertambahan seorang pelajar. So ada nak
kita proceed kepada page yang seterusnya. Seorang pelajar. Kita teruskan. Tak apa, siapa-siapa lah jadi wakil. Selalu ada Arvin kalau dalam kelas tu. Oh, boleh je, boleh kan? Okay, ni boleh? Boleh. Orang? Boleh. Okay, bagus. Bagus. Kereta, Cheryl, Azila semua dah jawab. Okay. Maknanya dalam pengetahuan lah pelajar. Okay, kita teruskan. Cikgu tunjukkan page yang kedua. Okay, Rajah menunjukkan susunan radar sebagai eksperimen untuk menentukan formula empirik magnesium oksida. So, kita ada dua kaedah lah untuk menentukan formula empirik. Satu kaedah yang ini. Okay, kaedah yang ini kita akan gunakan untuk logam reaktif. Dan kita buat dekat dalam makmal. Ingat ni sebelum COVID dulu kita buat. Kita buat magnesium eksperimen ni. Kita buat dua-dua eksperimen. Satu tu kita buat secara tunjuk cara. Dan dia akan jadi MgO. Okay. Tak seimbang, kita seimbangkan dua, ini kita dapat dua. Kaedah ini kita namakan kaedah pembakaran dengan oksigen. Pembakaran dengan oksigen. Kenapa kita buat kaedah ini? Kerana magnesium, Mg, logam reaktif. Dia logam reaktif, dia mudah untuk bertindak balas. Kita gunakan kaedah pembakaran dengan oksigen. Dan sekiranya logam yang kita gunakan, logam yang tidak reaktif, kita akan gunakan tube. Kita akan gunakan tube macam ni. Alamak. Ini lukisan lama. So dia ada ni, nanti kita letak kat sini. Okay. Kita panaskan. Kita masukkan gas hidrogen. Tapi kita tak buat guna yang inilah. Kita buat kecil sikit dia punya alat radas. Alat radas lain sikit kita buat dalam eksperimen. Yang ini kita buat untuk contoh yang hari tu kita gunakan kuprum oksida. Kita tambahkan dengan gas hidrogen. So nanti hasilnya ialah kuprum tambah air. Kaedah ini kita namakan sebagai penurunan dengan hidrogen. So, dalam tindak balas ini, hidrogen menurunkan kuprum oksida. Sebab kita nampak kuprum oksida kat sini ada oksigen. Dia lepaskan oksigen oleh hidrogen. Hidrogen menurunkan dia. So, hidrogen bertindak sebagai ejen penurunan, mengalami pengoksidaan. So, kenapa kita buat guna kaedah penurunan dengan hidrogen? Ini untuk logam tak reaktif. So, kalau dalam soalan dia minta beri contoh lain, bagi zinc. Beri contoh lain, bagi argentum. Macam tu. Sebab logam ni dia ada siri kereaktifan logam. Saya rasa macam kita dah belajar itu. Dalam tajuk redox kita dah belajar siri kereaktifan logam. So, nanti pelajar boleh tengok semula lah. Ini itu yang kita buat ulang kaji. Okey, sekejap. Ya. Saya. Okay. Okey, ada puzzle. Okey, logam reaktif. Okay. So, ini adalah keputusannya lah. Keputusannya kita akan dapat jisim mangkuk pija penutup. Ini keputusannya. Dan nanti biasanya kita untuk mengira kita mesti tahulah jisim magnesium berapa. So, senang aja lah kita tengok. Kalau nak tahu jisim magnesium, tengok ni mangkuk pija, penutup, pita magnesium. Maksudnya bila kita ada nilai ni, nilai B, kita ada A, B, C. B tolak C, kita akan dapat pita magnesium. C tolak B, kita akan dapat nilai oksigen.
Okey, yang pertama dia tanya, apakah yang dimaksudkan dengan formula empirik? So, jawapan pelajar, dia mesti ada perkataan formula. Formula apa dia? Ialah formula kimia. Tak ada ni pun tak diterima dalam peperiksaan. Yang menunjukkan nisbah teringkas atom setiap unsur dalam sebatian. So dalam sebatian, nisbah teringkas setiap atom itu maksudnya itulah formula empirik, formula kimia yang macam ni ya. Jadi untuk definisi ni kena tengok dan cuba hafalkanlah dalam kimia ni memang macam tu Sebab dia ada yang memang kena hafal. Bila definisi ni kalau salah, dia salah lah dan bagi pelajar kena hafal lah. Kalau saya boleh tengok buku, tengok ni tapi dalam pembelajaran kimia ada kena hafal secara teori dia, ada yang kena faham. Okey, dia minta jisim bagi magnesium. So tadi macam cikgu cakap lah cara dia. So kita cara magnesium tadi tu 36.4, kita tolakkan dengan 34. So kita akan dapat tengok tulisan kita dapat 2.4. Unit jangan lupa gram. Oksigen pula 38, kita tolakkan dengan 36.4, kita akan dapat 1.6. Okay, step yang seterusnya, hitung nisbah bilangan mol. So nak hitung nisbah bilangan mol, kita perlu kiralah mol dahulu. Mol magnesium sama dengan 2.4 bahagi 24, kita akan dapat 0.1. Kita kira seterusnya mol oksigen. Ingat mol oksigen ni atom. Sebab bila formula empirik semuanya berkaitan dengan nisbah teringkas setiap atom. So jangan tersalah bahagikan dengan 32 untuk gas Itu selalunya kesalahan pelajar. So kita akan dapat 0.1. Jadi bila dia minta nisbah 1:1. Dia ringkas macam ni pun boleh lah sebab markah dia cuma 1. So seterusnya, tentukan formula empirik bagi magnesium oksida. So 1:1 kita akan dapat MgO. Mengapa penutup mangkuk pija dibuka sekali sekala? Kita buka kan? Kita nak membenarkan gas oksigen masuk dalam mangkuk pija. Dan dalam peperiksaan boleh je gunakan formula kimia, tapi pastikan formula kimia betul. Kalau awak ragu-ragu, tuliskan. Sebab kalau awak buat membenarkan gas O masuk, so jawapan awak salah. Sebab oksigen ni formulanya ialah O2. Macam tu Mengapakah formula empirik kuprum oksida tidak dapat ditentukan? Seperti yang saya jelaskan awal-awal, kerana kuprum bukan logam reaktif. Okay? Dia tidak reaktif, kita tak boleh gunakan kaedah ini So kita selesai dengan page 2. So untuk page 2 ada apa-apa masalah yang pelajar nak tanya? Ada nak tanya tak? Apa-apalah soalan yang mengarut pun tak apa. Yang awak rasa mengarut mungkin awak tak faham tapi pelajar lain faham mungkin ada kemusykilan dekat awak. Boleh? Boleh. Okey, bagus dah boleh dah sekarang. Okey, so sekiranya lah kalau ada apa-apa soalan berkaitan dengan kimia, bukan hari waktu kimia pun pelajar boleh tanya saya akan jawab lah insya-Allah. Kalau saya nampak je handphone, saya akan, kalau ada soalan saya akan jawab Jangan ni lah, tak kisahlah bila-bila. Kalau tengah study malam pun boleh cuma kalau saya dah tak tengok handphone, saya tak ni lah. Bila sampai saya dapat handphone tengok, saya akan balas dia tak mengganggu kita sekarang kehidupan kita memang duduk dengan handphone hari-hari jadi dia bukan suatu gangguan Okey so kita lihat soalan nombor 3. Dia berikan formula untuk dua sebatian macam ni.
Dan macam ni ya. Berdasarkan kedua-dua formula tersebut, tuliskan formula bagi ion aluminium dan ion plumbum. Dua-dua ni adalah sebatian ion. So bila sebatian ion, kita bina dia, kita gunakan kaedah silang lah. So kalau kita lihat formula ion bagi aluminium, itu sebabnya dia berikan gabungan yang mudah lah oksigen. Sebab rata-rata pelajar akan ingat oksigen ni charge dia -2. Kalau tak ingat pun bagi sebatian ion tak ada masalah. Sebab kita tahu bahawa aluminium ni charge-nya 3 naik atas. Ion oksida ni macam ini. Plumbum dia naik atas 2 positif. Ni dia 2 positif. Okey, ini dia tricky sikit lah. Dia bukan naik atas 2 positif sebab oksigen dia 2 minus, sentiasa 2 minus. So plumbum ini sebenarnya positif asal macam ni plumbum oksida. Saya tengok sekejap dia nak soalan apa ni. Okey. PB2. Oh, tak boleh macam tu. PB soalan 4. Okey, soalan ni macam ada salah sikit lah. Berdasarkan kedua-dua formula tersebut, tuliskan formula bagi ion aluminium dan ion plumbum. Okey, plumbum ni dia ada dua. Satu plumbum 1 macam ni. Plumbum positif. Satu lagi kita ada plumbum 2 positif. Sekiranya plumbum positif ini yang akan bertindak balas dengan oksigen, kita akan dapat formula PB2O. Kalau PB2 positif yang akan bergabung dengan oksigen, kita akan dapat PbO. Okey ya. Jadi oleh kerana tu soal ini jawapan dia punya soalan ni ada silap sikit lah silap banyak lah sebenarnya dalam kimia. So kita ambil yang PbO. Maksudnya dia gunakan plumbum yang charge 2 positif. Ini adalah kerana bagi logam peralihan, dia mempunyai sifat dia ada lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Dia ada nombor pengoksidaan Pb2 positif dan dia ada Pb positif. So untuk soalan ni kita tukarkan yang ini, kita buang, jadikan ini PbO. Okey. Berdasarkan kedua formula, tuliskan formula bagi ion aluminium. So ion aluminium Al3 positif, manakala ion plumbum kat sini ialah Pb2 positif. Sebab kita ambil yang ini. Namakan. So nama untuk yang pertama itu aluminium, namanya ialah aluminium oksida. Okey. Bagi nama yang kedua, ini nama yang pertama. Bagi nama yang kedua untuk PbO, namanya ialah plumbum. Sebab dia logam peralihan yang ada lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Ada 2 charge dia boleh charge positif 1, dia boleh charge positif 2. So namanya kita buat macam ni. Plumbum 2 oksida. Perlu ada Roman punya nombor ni ya. So kalau yang kat sini plumbum 1 oksida, yang kat sini plumbum 2 oksida. So ada pembetulan sikit kat soalan tu, tak perasan hari tu. Okey. So kita lihat soalan yang lain. Ini pun nanti cikgu akan berikan yang berserta dengan jawapan ni kepada pelajar untuk pelajar buat semakan. Pembelajaran akan datang. B berikut adalah penerangan tentang sebatian K. Empirical formula empiriknya, formula yang ringkas ialah ini. Jisim molekul relatifnya ialah ini. Dia bagi satu sifat kimia dia bertindak balas dengan kalsium karbonat, menghasilkan gas yang menukarkan air kapur menjadi keruh. Jadi awak tak ada belajar benda lain dah. Tindak balas dengan kalsium karbonat, dia akan menghasilkan air kapur menjadi keruh. Ini adalah tindak balas sifat kimia bagi asid. Asid tambah logam karbonat. Hasilnya adalah garam tambah CO2 tambah air. Dia tak ada lain dah. Ini yang awak belajar. Dan dia berikan formula empirik dan juga jisim molekul relatif. So formula empirik ni dia tak akan sama dengan formula molekul kecuali kita letakkan N. Letakkan N barulah ada formula molekul macam tu.
Dan formula molekul dengan formula empirik ni, dia boleh sama dengan jisim molar. So, sekiranya ada N. Jadi, kalau kita ada formula empirik, C, ni salah lagi tak fokus lah ni Formula empirik yang ada N. Dia akan sama dengan formula molekul Okay. So, jisim molar dia akan sama. Jadi, kalau kita buat nanti, N CH2O, kita akan dapat sama dengan jisim molar. Sebab kalau kita kira jisim molar, dia akan sama. Sebab kalau kita bandingkan lah, kita nak cari ini jisim molar, kita samakan dengan jisim molar. So, sebabnya kita boleh dapat nanti, kita boleh dapat tentukan formula molekul bagi K, kita boleh dapat kira. Gunakan hubungan tu. So, macam mana kita buat? Kita dah ada N tadi tu. C. N tu, digunakan karbon. Karbon ialah 12. Tambahkan dengan 2 hidrogen. Hidrogen 2. Tambahkan dengan oksigen 16. Sama dengan jisim molarnya ialah 60. So, kita akan dapat 30N sama dengan 60. N sama dengan 2. Gantikan N sama dengan 2 dalam ni. Masukkan semula. Kita akan dapat C2 H4 O2. So, kalau kita nampak yang ini, kita dah belajar asid karboksilik. Ini adalah molekul bagi asid karboksilik dengan karbon 2. So, untuk yang atas ni, jawapan boleh tinggalkan macam ni. Untuk yang bawah, dia kata tindak balas antara sebatian K dengan kalsium karbonat. So, kita tahu bahawa dia ialah asid karboksilik dengan karbon 2, iaitu asid etanoik. Satu karbon dia akan masuk dalam dia punya kumpulan berfungsi. So, yang tinggal ialah CH3. So, kita ada C2 H4 2O. Tambahkan dengan kalsium karbonat. Okay, ini kalau pelajar dia dapat markah 60 ke atas, dia boleh selesaikan. Kalau tak, dia macam bela-bela sikit. Tapi tak apa, nanti kita belajar ni dalam proses pembelajaran memang macam ni. So, dia akan jadi garam etanoat. Okay, dia ion yang bercas negatif dia dulu. Ni pengecualian lah. So, benda-benda yang ada pengecualian dalam kimia ni, dia akan boleh mengelirukan pelajar. Dia akan dapat kalsium etanoat. Tapi dalam kimia, memang macam tu. Kalau tak, kita akan tuliskan bagi formula sebatian ion, mesti ion bercas positif dulu baru negatif. Tapi sebaliknya untuk asid lemah, kita letakkan dulu ion etanoat dia. So, tambah CO2 tambah H2O. Markah dia pun 2. Susah nak dapat markah 2. Dia nak bagi tinggi markah dia. Inilah sepatutnya. Ini biasanya kalau pelajar-pelajar dia buat latihan, barulah dia boleh dapat. Okey. Tindak balas soalan yang seterusnya. Menunjukkan senarai untuk eksperimen penguraian kuprum 2 karbonat. Okey, ini pun ada pengecualian juga. Kita tahu bahawa kuprum berwarna biru. Tetapi kuprum 2 karbonat ini berwarna hijau. Dan benda ni ada buat dalam eksperimen. Tapi saya rasa macam tahun lepas, tahun yang kita belajar tu tak buat yang ini. Sebab kita kejar masa. So, kita panaskan. So, apabila garam karbonat ni kita panaskan, kuprum karbonat, ini persamaan dia, Cu, CO3. Panaskan. Tak letakkan segitiga sebagai pemanasan pun tak apa. Garam karbonat yang kita belajar dulu berkaitan dengan tajuk garam. 2 garam yang akan kena tindakan haba. Bila kita panas, dia akan terurai. Satu ialah garam karbonat, dia akan menghasilkan karbon dioksida. Satu lagi adalah garam nitrat yang dia akan menghasilkan gas nitrogen dioksida. So, selalu kalau saya ajar, saya akan tekankan gas nitrogen dioksida adalah gas yang berwarna perang. Mencirikan fizikal yang kita boleh tahu itu adalah garam nitrat yang dipanaskan. Kalau yang garam karbonat, dia akan menghasilkan
gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida akan mengeruhkan air kapur dan dia juga akan menghasilkan garam oksida. Kuprum oksida. So kuprum oksida warna dia hitam. Dalam bentuk oksida dia ada warna berbeza. Dalam bentuk karbonat hijau, ini hitam. Dalam larutan dia akan menjadi warna biru. Macam tu. Dia ada pengecualian. Pengecualian tu yang akan mengelirukan pelajar. Itu yang membezakan pelajar dia faham dan dia hafal dengan dia kurang membuat latihan pengkayaan. Okey, yang pertama soalan minta nyatakan dua pemerhatian. So pemerhatian yang paling utama sekali, yang paling kita senang lihat kat sini ialah air kapur tu kan. Air kapur menjadi keruh. Okey. Dan yang kedua, apa pemerhatian ni yang macam cikgu bagi tadilah sebatian hijau bertukar warna sebelum dan selepas kepada hitam. Ini boleh menunjukkan bahawa tindak balas telah selesai. Ini pemerhatian dia. So kalau ditanya inferen dia, apa inferen air kapur menjadi keruh? Alasan dia kerana karbon dioksida telah dihasilkan. Apa inferen sebatian hijau bertukar kepada hitam? So jawapan dia adalah kerana kuprum karbonat telah terurai kepada kuprum oksida. So jawapan akhir yang kita dapat ialah kuprum oksida. Okey, kita selesai dengan muka surat 3. Okey. Macam mana? Ada soalan? Ya, ada sambung. Okey. Okey. Dia ada soalan sambungan. Tuliskan persamaan kimia bagi seimbang bagi tindak balas yang cikgu bagi tadilah. Yang kat atas tu. Kita ada kuprum, karbonat. Kita ajar, kita tulislah. Ini tak ada segitiga pun tak apa. Bila awak buat, dia akan menghasilkan garam oksida, oksida gam dan juga karbon dioksida. Persamaan kimia dah seimbang. 2 markah. 2 maklumat daripada persamaan kimia. 2 maklumat ini mestilah apa dia maklumat? Maklumat daripada persamaan kimia kita boleh dapat secara kualitatif dan juga kuantitatif. Kualitatif kita nyatakan bahan dan hasil juga keadaan dia. So ini keadaan dia pepejal, ini pepejal, ini gas. Dalam jawapan untuk persamaan kimia tak payah letak kalau dia tak minta. Sebab kalau kita dah letakkan kat sini sepatutnya pepejal, kita terletakkan dia gas, persamaan kimia itu akan ditolak 1 markah. Macam tu. Itu sebabnya cikgu letak kat bawah ni. Sebab dia tak minta kat atas. Dia cuma minta persamaan kimia seimbang. Dan satu lagi adalah maklumat secara kuantitatif merujuk kepada bilangan mol bahan dan juga hasil yang dihasilkan. So kalau kita nak berikan maklumat untuk 2 markah, dua-dua maklumat kuantitatif dan juga kualitatif, kita akan nyatakan macam ni. Pepejal kuprum 1 mol cikgu combinekan sekali So 1 mol pepejal kuprum karbonat terurai tu oleh haba ke, nak tambah lagi cantik lah terurai oleh haba. Lepas tu anak panah menghasilkan kat sini 1 kan. 1 mol keadaan kena nyatakan sebab itu adalah maklumat secara kualitatif. 1 mol pepejal kuprum oksida, kuprum 2 oksida dan 1 mol keadaannya ialah gas secara kualitatif dan kuantitatifnya 1 mol tadi 1 gas karbon dioksida. So 2 markah. So dia apa yang mesti ada? Maklumat secara kualitatif dan juga kuantitatif. Kualitatif dia tunjukkan keadaan, kuantitatif secara kuantiti berapa mol yang terlibat bagi bahan dan juga hasil. So macam tu Okey.
Soalan seterusnya, hitungkan jisim kuprum oksida yang terbentuk dari penguraian 12.4 gram kuprum 2 karbonat. So dia kata hitung jisim kuprum yang terbentuk. Uraikannya ni, maknanya daripada persamaan kimia yang kat atas ni lah. Okey. Markah dia tengok 3. Kenapa markah 3? Pertama, apa saja yang dia beri, kita akan jadikan dia mol. So pertama kita boleh kira mol kuprum karbonat yang kita gunakan, yang kita uraikan sama dengan 12.4 bahagikan dengan 124 jisim molar, kita akan dapat 0.1 Okey. Okey, ini markah 1. Markah kedua, bila kita buat ini nisbah mol. Nisbah mol yang kita nak cari ialah kuprum oksida. Nisbahkan dengan mol yang ada, mol kuprum karbonat 1:1. Kita tengok kat sini ya, ni 1:1. So mol kuprum karbonat ialah 0.1, maknanya mol kuprum oksida juga adalah 0.1. Sebaliknya kalau dia sini 2, kita darabkan dengan 2 lah. Ni pembelajaran kita berkaitan dengan bab pengiraan. So step yang ketiga, kita akan kira jisim lah. Jisim CuO, jisim sama dengan mol darabkan dengan jisim molar. So nanti jawapan akhir kita akan dapat 8 gram. Okay, unit akhir mesti ada. Jawapan akhir mesti ada unit. Macam tu bab pengiraan. Pengiraan ni penting juga ni. Dah tingkatan 4 banyak. Nanti tingkatan 5 pun belajar pengiraan. Okey, soalan seterusnya dia kata dalam eksperimen 4 gram kuprum oksida bertindak balas dengan hidrogen gas menghasilkan kuprum dan air. Ini soalan lain Jika jisim kuprum dalam kuprum 2 oksida ialah 3.2 gram, hitungkan jisim oksigen dan nisbah teringkas bilangan mol kuprum atom kepada oksigen atom. So kita tengok soalan apa ni sebenarnya. Kuprum oksida bertindak balas dengan gas hidrogen. Okey. Ini sebenarnya yang dia suruh cari ialah hitung jisim oksigen, okey, dan nisbah teringkas bilangan mol kuprum dan atom oksigen. Okey, dia suruh kira jisim oksigen, lepas tu nisbah teringkas. So nisbah teringkas ni dengan kata lain, bila setiap atom yang dia suruh kira ni adalah formula empirik. Okey, yang ini dia suruh kira formula empirik. Okey. So macam mana nak kira formula empirik? Cikgu dah latih pelajar macam robot. So kita pertama perlu ada jisim. Apa yang terlibat ini? Antara kuprum dan juga oksigen. Kuprum dia dah bagi tahu kat situ 3.2. Maksudnya jisim oksigen ialah 0.8 So jumlah keseluruhannya ialah 4 kan. Tolak 3.2 kita dapat 0.8. Ini ialah jisim kuprum dan oksigen. Kita dah dapat satu markah menjawab soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua, nak tahu formula empirik, kita akan cari mol. So mol 3.2 bahagikan dengan 64 sama dengan 0.05. 0.8 ni kita buat dalam jadual bahagi 16 sama dengan 0.05. Nisbah mol. Okey, nisbah mol dia akan sama dengan 1/1. Kita tengok yang mana kecil kita bahagikan kan. Dan itulah jawapan dia tanya sampai nisbah teringkas bilangan mol. So nisbah teringkas ni ialah 1/1. So 2 markah. So kat sini 1 markah, kat bawah ini 1 markah. Okey. Yang ini soalan-soalan ini semuanya berkaitan dengan soalan daripada bab 1, 2 dan 3 dalam tajuk tingkatan 4. Okey, kita lihat satu soalan lagi kat situ. Soalan yang bawah dia tu. Soalan bawah dia.
Okey. Jadual menunjukkan maklumat bagi atom Q, R dan S. Dia berikan maklumat berkaitan dengan bilangan proton, bilangan neutron dan juga nombor nukleon. So, bagi sesuatu atom itu, kalau kita ada Q, bilangan protonnya dia kata 12. Bilangan proton ni ialah bilangan proton duduk dalam nukleus dalam sesuatu atom. So dia duduk dalam nukleus dan kalau kita buat perwakilan secara piawai, nombor dia kat bawah ni, nombor yang kecil. Okey. Nombor yang besar adalah nombor nukleon. Nukleon ini menunjukkan bilangan proton dan neutron dalam nukleus sesuatu atom. Kalau perwakilan piawai dia kat atas ni, 24. Bila kita tolakkan, kita dapat 12. 12 ini adalah bilangan neutron. Itu So ini benda asas tentang atom yang kita nak tahu. Dan kalau atom itu mempunyai nombor proton yang sama tetapi nombor nukleon yang berbeza, itu adalah satu fenomena yang kita namakan sebagai isotop. So kalau yang soalan pertama ni, apakah yang dimaksudkan nombor nukleon? Nombor nukleon ini maksudnya ialah jumlah bilangan proton dan bilangan neutron dalam nukleus sesuatu atom. Ingatlah, kita ada bilangan neutron tetapi kita tak ada nombor neutron. Macam tu. Kita ada bilangan proton dan kita ada nombor proton. Harap yang itu pelajar dapat bezakan lah, sebab dalam jawapan nanti pelajar buat kan jumlah bilangan proton dan nombor neutron. Itu dah jadi salah. Okey, so soalan seterusnya dia minta nyatakan bilangan neutron bagi unsur R. So kita buat benda yang sama lah. Nombor besar tolakkan nombor kecil. Kita akan dapat nanti 18. Kita akan dapat 18. Tak ada unit lah bilangan neutron ni. Lukis dan labelkan bagi ion Q. Dia minta pelajar untuk labelkan susunan elektron bagi ion Q. So ion Q ni datangnya daripada atom Q. So kalau atom Q, susunan elektron bagi atom ialah 2, 8, 2. So kalau dia menjadi ion, dia nak mencapai susunan elektron yang stabil, dia mesti belakang dia ni nak 8 lah. So susunan elektron bagi ion Q bersamaan dengan 2.8. So dia dah melepaskan 2 elektron dan dia ion, dia duduk dalam kandang. So bila kita lukiskan macam ni. Dalam ni Q. Ini nukleus. Ini petala yang pertama. 1, 2. Ini petala yang kedua. Ada 8 elektron. Ion ada kandang. Charge dekat luar. So macam ni jawapan. Ini 2 positif. Dia sengit sikit. Macam tu. Soalan seterusnya dia minta nyatakan bilangan elektron bagi unsur S. Bagi sesuatu unsur, bilangan elektron dia akan sama dengan bilangan proton. So unsur S ni dia ada 19. Dia ada 19 proton, maknanya bilangan elektron dia pun ada 19. Okey So kita dah selesai dengan muka surat 4. Kita pergi kepada muka surat 5. Kita pergi kepada muka surat 5. Sebelum tu untuk muka surat 4 ada apa-apa soalan tak? Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Tak ada. Cikgu. Okey. Kalau yang lukis susunan elektron tu, tak ada garis-garis tu tak boleh? Tak ada ini. Tak ada kandang dia. Ini. Tak boleh. Kalau tak ada, dia bukannya ion. Ion dia mesti ada kandang dia. Dan bilangan kat sini ada 8 saja. 2, 8. Kalau kita lukiskan untuk atom, dia 282. Macam tu. Okey. Okey, bagus.
Okey, sekurang-kurangnya ada satulah soalan untuk kita bincangkan. Okey, kita lihat soalan muka surat yang seterusnya. Dia berikan rajah graf suhu melawan masa apabila cecair naftalina disejukkan. So dia kata cecair naftalina disejukkan. Maksudnya kat sini dia cecair. Kat sini dia cecair tambah pepejal. Kat sini dia pepejal. Sebab kita disejukkan, nampak bila kita lukiskan lengkuk penyejukan, dia takkan sentuh bawah ni ya. Ataupun kalau kita buat lengkuk pepanasan macam ni, suhu melawan masa, jangan mula daripada kosong, dia akan mula kat sini. Sebab kita mula pada suhu bilik So dia lawan lah. Kalau yang ini cecair kepada pepejal, kalau kita panaskan dia pepejal kepada cecair macam tu Okey. So yang pertama kita lihat soalan dia. Ini apa yang pelajar perlu tahu kat sini? Pelajar perlu tahu dua-dua benda Satu, kenapa kat sini suhu tak meningkat walaupun haba dibekalkan. Yang ini bila dia sejuk, haba dibebaskan. Tetapi kat sini kenapa dia malar itu pelajar kena tahulah reason dia. Dan reason dia ni pun kena tahu dengan tepat maknanya kena hafal lah. Tak ada cara lain So nyatakan takat beku naftalina. So jawapan dia tadi tu kalau awak nampak dekat T1. Dia mesti merujuk kepada suhu. So pelajar akan jawab T1 unit macam tu. Kadang-kadang dia saja tak nak bagi markah pelajar kalau pelajar tak buat unit. Apakah keadaan fizik bagi naftalina pada AB? Keadaan fizik dia keadaan cecair CD keadaan dia pepejal. Macam tu. Okey. Terangkan mengapa tiada perubahan suhu daripada B ke C. So yang tadi tu kat sini bila turun tangga, kenapa tak ada perubahan suhu? Ke mana tenaga yang dibebaskan? So yang ini kena jawablah tenaga haba yang dibebaskan diimbangi oleh tenaga haba yang dibebaskan oleh tenaga haba diimbangi oleh tenaga haba yang dibebaskan apabila zarah-zarah menarik antara satu sama lain untuk menjadi pepejal. Ini hari tu kita ada belajar sikit berkaitan dengan termokimia kan. Kalau hasil nak terbentuk, dia akan membebaskan tenaga. So kat sini sepatutnya dia terus turun. Tapi bila sampai kat sini, dia jadi malar kerana ada haba yang dibebaskan. Itu sebabnya dia telah diimbangi Okay, yang ini nak faham dia pun susah. Lebih mudah pelajar hafal lah. So satu lagi, yang inilah pelajar kena tahu, yang naik tu Yang itu biasanya kebanyakan pelajar tahu. Kenapa bila kita berikan haba tetapi dia malar? Kerana haba diserap oleh zarah untuk mengatasi daya tarikan antara zarah. Itu untuk yang menaik, ini untuk yang menurun So pada pepejal kita lukiskan. Yang ini kena sangat bulat Cikgu lukis memang tak bulat lah. Dan dia 9 ketul. Pastikan itu syarat untuk SPM. 9 ketul tak payah penuhkan. Ini tak dapat markah. Ini kena sangat bulat. Sangat bulat ni maksudnya identical Identical ni maksudnya sama sebiji-sebiji. Dia sangat bulat dan dia sama sebiji-sebiji. Jadi kena gunakan alat lah untuk buat guna penutup pen ke apa macam tu Kalau tak dapat markah. Okey, kita teruskan lagi dengan soalan nombor 2.
So, muka surat 6, muka surat 5, okey? Okey. Okey ya. So, kalau lihat kat sini soalan muka surat 6, dia berikan rajah susunan elektron bagi atom. So, apa yang kita boleh tahu daripada rajah susunan elektron? Daripada rajah susunan elektron, kita boleh dapat susunan elektron lah kan. Ini petala, ini nukleus. Okey, so dia bagi tahu untuk A ni susunan elektron dia 2, 1. B ni 2, 7. C ini 2, 8. E 2, 8, 7. D ni 2, 8, 1. Okay, ini maklumat yang dia berikan. Maklumat yang kita boleh dapatlah daripada soalan. So, tulis susunan elektron bagi atom unsur A. So, unsur A, kita dah tahulah tadi cikgu dah buat atas tu. Semak jawapan pelajar 2, 1. Okay, jangan buat 2 tindik bertindih. Dia mesti macam ni lah. Koma pun boleh. Kenal pasti kedudukan unsur B. So, B kita tahu dia 287. Kedudukan maksudnya dia mesti ada kumpulan. Dan juga dia mesti ada kala. Yang ini dia minta je kedudukan. So, kita beritahulah dia berada pada kumpulan 17. Kala dia ikut pada bilangan petala yang berisi elektron, dia ada 2. Kumpulan dia ikut bilangan elektron valen. Lebih daripada 7 tambahkan dengan 10. So oleh kerana elektron valennya adalah 7, so kumpulan 17. Unsur manakah yang lengai? Lengai ni maksudnya dia tidak bertindak balas. Dia tak TBS, bertindak balas. So yang mana tak bertindak balas? Jawapannya ialah unsur C. Kenapa? Kerana C telah mencapai, ini sekejap taruh atom lagi cantik. Atom telah mencapai susunan elektron yang stabil. Ini elektron. Susunan elektron cantik lagi, ada oktet yang stabil. Okay. Tapi kalau dia helium, susunan elektron 2, kita cakap mencapai susunan elektron duplet. Okay. Perkataan oktet dan duplet ni tak ada tak apa. Tapi kalau ada mesti betul lah. So ini untuk pembelajaran cikgu bagi yang betul lah. Kalau merujuk kepada tadi tu, C, neon, dia 28. Dia mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Tapi kalau helium, dia mencapai susunan elektron duplet yang stabil. Setakat ni kalau tak ada perkataan duplet dan oktet, jawapan diterima sebagai betul. Tetapi kalau letak, mesti betul lah. Okay, unsur B larut dalam air untuk membentuk satu asid dan satu ejen peluntur yang kuat. B tu ialah kumpulan 17. Dan kumpulan 17 ni kalau kita tambahkan dalam air, contoh cikgu berikan klorin lah, nampak kan? Klorin, kita tambahkan dengan air, dia akan menghasilkan 2 jenis asid. Okay, apa asidnya? Satu ialah HCl, satu lagi ialah HOCl. Okay. Yang menjadi ejen peluntur yang kuat ialah yang ini. Okay, kumpulan 1 juga boleh larut dalam air, dia akan menghasilkan larutan berakali. Itu beza antara tindak balas kumpulan 1 untuk dengan air dan tindak balas kumpulan 17 dengan air. Formula bagi ejen peluntur tersebut, kita kena ikut B lah. So jawapannya ialah B. Bukan B. Jawapannya ialah HOB. Kita gunakan simbol dia. Kita jangan gunakan ni lah. Unsur manakah yang mempunyai sifat kimia yang sama? Sesuatu bahan ini akan mempunyai sifat kimia yang sama sekiranya dia berada pada kumpulan yang sama. So kalau kita lihat kumpulan yang sama, macam ada 2 kumpulan yang sama. Okay, kita boleh kata unsur sifat kimia yang sama ialah A dan B. Okay. Terangkan kenapa? Kerana atom, bukan atom berada dalam kumpulan yang sama tau. Kerana atom mempunyai elektron
valen yang sama. Okey, dalam peperiksaan jangan gunakan E tanda. E tanda ni tidak boleh menggantikan elektron. Jadi pelajar kena tulis penuh. Dan ejaan untuk valen ni, saya tak tahu kenapa tak boleh salah. Tak boleh tak ada S. Tak ada S, jawapan pelajar dikira sebagai salah. Saya pun tak pelik dengan skema jawapan. Tapi macam itulah. Cikgu dah pesan, pastikan eja valen, VALENS. So dia suruh bandingkan kereaktifan unsur A dan juga unsur D. Soalannya ialah bandingkan kereaktifan. Maksudnya satu reaktif, satu lagi yang mana lebih reaktif lah. So kalau kat sini kita ada A 2, 1. Kita ada D 2, 8, 1. So bila bandingkan kereaktifan, yang lebih reaktif adalah kereaktifan ini bergantung kepada kemudahan untuk menjadi ion. Sebab ini kumpulan satu. Dia jadi ion dulu baru dia boleh bertindak balas. So kalau kita lihat ini, antara A dengan D, D ni dia lebih mudah untuk menjadi ion. Sebab untuk kumpulan satu nak jadi ion dia perlu melepaskan elektron. So untuk melepaskan elektron, D lebih mudah lepas elektron kerana sebab dia yang pertama adalah saiz dia. Saiz besar, dia akan ada daya tarikan dia lemah. Sebab saiz dia besar. Daya tarikan antara apa? Antara nukleus dan juga elektron lemah. So dia akan mudah untuk lepas elektron. Mudah lepas elektron. Itu sebabnya dia akan menjadi lebih reaktif bagi D. So kalau soalan macam ni, bandingkan kereaktifan. So jawapan pertama kita kena nyatakan D lebih reaktif berbanding A. Satu markah. Dia suruh terangkan. Okey. Patutnya terangkan tiga-tiga ni pun tak ada masalah. Tapi sebabnya dua markah. Tapi bila cikgu ajar, cikgu suruh terangkan ketiga-tiga lah. Kita terangkanlah tiga-tiga. Okey. Kerana D lebih reaktif. Saiz atom D lebih besar. Daya tarikan antara nukleus dan elektron lemah mudah bagi atom A, atom D melepaskan elektron banding atom A. Lengkaplah. Ini tak boleh tak dapat dua markah lah. Mesti dapat dua markah. Okey, yang last sekali kat situ. Berdasarkan jawapan dalam F1, tuliskan persamaan kimia. So, kimia ni antara tindak balas lah. Salah satu lah. Kita ambil 2, D. Tambah air, kumpulan 1. Tambah air. Hasilnya adalah logam hidroksida, 2. Tambah gas hidrogen. Persamaan perlu seimbang. Ini 1 ganjil, letakkan 2. Ini letakkan 2. Ini letakkan 2. Okey, macam tu Okay, kita bincanglah satu soalan isi Satu soalan isi. Okey, untuk soalan sampai muka surat tadi tu boleh? Sampai muka surat 6. Boleh tak? Boleh. Ada soalan yang boleh? Tak ada nak tanya Okey. So nanti yang ini cikgu akan berikan kepada pelajar sebagai ringkasan. Sekejap. Sekejap cikgu takut terlupa. Cikgu save dulu. Kita akan bincang satu lagi Satu lagi soalan. Soalan berkaitan AC Cikgu save dulu yang ini. Kita dah bincang. Kita akan bincangkan
AC. Okey. AC yang ini. Okey, dia berikan rajah simbol bagi unsur. Soalan ni sebenarnya tak lengkap tau. Saya baru perasan ada benda yang tertinggal. Benda yang tertinggal itu ialah inilah. Patutnya dia ada nombor 6, dia ada 11, dia ada 17. Dia ada proton number. Baru boleh buat. Tapi mungkin pelajar dah semak dekat dalam jadual perkalaan. So pelajar boleh buat. Sebab ni dia kata nombor 12 dan nombor 6. Okey. So kita lihat soalannya. Dia tanya kan. Dia berikan 3 benda macam ni. Lepas tu berdasarkan rajah, jawab soalan berikut. Apakah yang diwakili oleh angka 12 dan 6 dalam simbol bagi unsur W? So kalau kita lihat kat sini, ada jawapan dia tak? Oh tak ada. Ya. So apakah yang diwakili oleh angka 12? 12 ni dia akan mewakili nombor nukleon. Okey. Yang ini dia mewakili nombor proton. Okey. So markah dia pun 2. So itu yang diwakili oleh angka 12 dan 16. Kalau pelajar dia banyak membaca, dia akan terus jawab. Tapi ini pun jawapannya dah cukup. Kalau pelajar jawab mewakili nombor nukleon menunjukkan bilangan proton dan neutron yang terdapat dalam nukleus suatu atom pun boleh. Betul juga. Panjanglah sebenarnya yang dia nak ialah dia tanya, kita jawab secara direct sebab kita lihat markahnya pun hanya 2. Okey. Dan seterusnya dia minta atom W dan X ni, W dan X ini boleh membentuk ikatan kimia dengan atom Y. Nyatakan jenis ikatan kimia. So ini dia masuk bab ikatan. So kalau W ini nombor proton dia nombor protonnya ialah 6, susunan elektronnya ialah 24. X ini ialah 281 dan Y ini adalah 287. Ini macam ni ya. So kalau kita lihat kat sini, ikatan yang akan terbentuk antara W dan Y. So W dengan Y. Kumpulan 14, kumpulan 17, dua-dua bukan logam. Jadi sekurang-kurangnya pelajar dia dah tahulah ikatan kat sini ialah ikatan covalent. So akan dapat markah nanti ya. So untuk yang satu lagi X 281 logam dengan bukan logam, ikatannya adalah ikatan ion. Okay. So di dalam penerangan untuk ikatan covalent, apa yang perlu kita nyatakan? Kita perlu nyatakan susunan elektron bagi atom. Susunan elektron. Setiap atom. Okay. Seterusnya apa yang kita buat? Kita kena nyatakan dia tidak stabil lah. Dan oleh kerana ikatan covalent, dia tidak stabil. Kenapa dia tak mencapai susunan elektron yang stabil? Sebab dia petala itu tidak cukup. Sepatutnya kalau 4 untuk covalent ni, kalau dia ada 2 petala, petala kedua mesti ada 8. So kita kena nyatakan untuk ikatan covalent, berapa dia perlu. Dan berapa yang dia perlu itu dia akan sumbang. Okay. Berapa yang dia perlu dia akan sumbang, dia akan last sekali dia mesti ada perkataan berkongsi pasang elektron. Itu jawapan yang perlu ada. Ayat-ayat dia tak boleh tukar lepas terima. Dia mesti perlu sumbang, berkongsi, pasang elektron. Berapa pasang elektron? Bagi ikatan ion pula, samalah juga. Pertama, mesti nyatakan susunan elektron. Yang kedua, dia tak mencapai susunan elektron yang stabil tu oleh kerana keadaan dia, 281 tidak mencapai susunan elektron yang stabil, kita perlu nyatakan. So, apa penyelesaiannya? Dia akan buat proses pindahkan elektron. So, ada atom yang akan lepas elektron. Lepas elektron, jadi ion. Ada atom yang akan terima elektron. Terima elektron, jadi ion. Okey ya. Lepas tu apa yang berlaku kepada ion-ion? Tak muat pula Apa yang berlaku pada ion-ion?
Ion-ion akan ada tarikan elektrostatik. Okey, ini adalah sebatian ion. Jadi, ayat dia tidak boleh tertukar. Ini adalah contoh jawapan lah. Ini ringkasan dia, apa saja ikatan kovalent, macam itulah penjelasan dia. Perlu tahu berapa banyak yang dia perlu sumbang dan dia berkongsi pasang elektron. Manakala untuk ikatan ion, kita perlu tahu atom itu lepas berapa banyak elektron, atom yang lagi satu akan terima berapa banyak elektron, ada daya tarikan elektrostatik yang kuat. Okay, ini cikgu, ini jawapan dia. Kita tengok sepintas selalu, nanti jawapan pun cikgu akan berikan kepada pelajar. Pelajar semak pastikan sama. Okay, ini untuk atom W dan juga Y ya. Yang tadi tu ikatan kovalent. Tengok. Pertama kita nyatakan susunan elektron bagi setiap atom. Ada. Dan dengan susunan elektron yang macam ni, apa yang berlaku kepada atom? Atom tidak mencapai susunan elektron yang stabil. Apa yang atom perlu buat setiap atom? Atom W, dia perlu 4 elektron. Okay? Dia perlu 4 elektron untuk apa? Mencapai susunan elektron yang stabil. Tadi tak stabil. So perlu 4 untuk mencapai susunan elektron yang stabil. Dia buat apa? Tadi dah perlu. Dia akan sumbang yang dia perlu. 4 elektron. Atom Y pula. Dia perlu berapa? Perlu 1 elektron. Untuk apa? Mencapai susunan elektron yang stabil. Dia akan sumbang 1. Akhirnya nanti apa yang akan berlaku? Satu atom W kan berkongsi 4 pasang. Sebab W ni dia akan sumbangkan 4. Bila dia sumbangkan 4, dia akan berkongsi 4 pasang elektron. Dengan siapa? Dengan 4 atom Y. Kenapa bisa ada 4 atom Y? Sebab dia akan sumbangkan 4. Setiap satu atom Y hanya boleh terima 1. Itu sebabnya akhirnya perlu ada 4 atom Y. Untuk membentuk ikatan kovalent. Itulah ikatan kovalent dengan formula molekul WY4. Okay, baru boleh dapat markah. Maksimum lah markah dia kat sini biasanya mesti 5 je. Dan kalau dia minta pelajar lukiskan gambar rajah untuk mewakilkan proses pembentukan ikatan, tuliskan. Lukiskanlah dan lukiskan. Rajah dia macam mana? Rajah dia akan bersilang. So kalau macam ni kita akan dapat gini lah. Ini petali yang terakhir dia. Dia akan bersilang. Bila ada silang, ikatan kovalent. Macam tu. So ada 4 lah. Satu tengah, W, 4. Macam tu. Kena lihat semula rajah dia. Okey, ini untuk ikatan kovalent. So macam mana ikatan ion? Tadi kita telah confirm ion. Pertama kita nyatakan susunan elektron setiap satu lah. Okey, ini susunan elektron. Ini. So untuk soalan yang ini, jawapan yang ini, oleh kerana susunan elektron dah ada kat sebelah, kat sini tak ada markah. Kat yang sebelah dia bagi markah. So dia akan ambil markah dia tu, dia akan berikan kat lain. Sebab nanti maksimumnya sama juga, dia akan dapat 5 markah. So kita totalkan kedua-duanya, kita akan dapat 10 markah. So tengok macam mana kita buat. Cikgu tunjukkan. Ini yang dapat markah penuh lah. Okay, bila dengan susunan elektron atom yang macam ni, atom tidak mencapai susunan elektron yang stabil. Apa yang perlu atom buat? Atom X dia akan melepaskan. Mesti ada atom yang lepas. Okey, yang ini dia lepaskan 1. Sebab dia 281. Kalau dia 282, dia lepaskan 2 elektron. Untuk mencapai susunan elektron yang stabil, ion X positif terbentuk. Lepas, dia akan jadi ion bercas positif. Terima, kena ingatlah, elektron tu negatif. So kalau dia terima, dia akan jadi ion yang bercas negatif. Itu yang berlaku pada atom Y. Dia menerima 1, dia akan jadi ion yang bercas negatif 1. Dan apa yang berlaku? Ion ditarik oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat. Ikatan ionik terbentuk. Okay, yang ini tak boleh tak ada ayat ni. Okay, sebatian dengan formula XY dihasilkan. Okay, ini adalah cara untuk kita menjawab esei berkaitan dengan ikatan. Okay, mesti lengkap ikatan, ada ion, kovalent. Ingatkan perincian yang cikgu berikan tu. Okey, dan soalan yang terakhirlah kita bincang untuk hari ni, sebab satu lagi soalan tu, elektrolisis ni dia ada satu lagi konsep dia. So kalau kita campurkan nanti banyak sangat input, kita belajar 1 jam setengah tu dia maksimum lah untuk kimia ni. Lepas tu dia macam dah pening kepala.
Okey, dia suruh bandingkan satu sifat fizik sebatian dalam B1. B1 adalah covalent, manakala B2 adalah ion. So, apa yang kita nak bandingkan sifat fizik? Yang pelajar belajar ni dia ada 3. Tapi senang untuk kita bandingkan sifat fizik. Yang satu ialah takat lebur. Yang kedua ialah kekondaksian elektrik. Yang paling senang adalah takat lebur. Sebab apa? Takat lebur dia tak ada syarat. Okay, so kalau cikgu tunjuk kat sini, takat lebur bagi covalent dia rendah, bagi ion dia tinggi. Tetapi kalau kekondaksian elektron, kekondaksian elektrik, kekondaksian elektrik, dia bersyarat. Covalent memang tak boleh, ion boleh, syarat dalam keadaan leburan atau aqueous. So yang ini kena nyatakan lah. Sebab kalau kata boleh itu tak ada keadaan dia, tak mendapat markah yang penuh. Jadi kalau dia tak ada bagi pilihan, so kita pilihkan takat lebur. Dia lebih mudah. So macam mana kita jawab untuk 4 markah? Tengok. Sebatian B1 merujuk kepada covalent mempunyai takat lebur yang lebih rendah. So akan dapat 1 markah kat sini. Okay. Dan alasan-alasan itu akan mendapat markah 3 lagi markah. Sebatian B1, kenapa? Dia kerana mempunyai daya tarikan antara molekul yang lemah. Daya tarikan antara molekul ini sama juga dengan daya Van der Waals. Macam tu Ada dalam buku dia gunakan dua-dua lah, dua-dua jawapan kita boleh terima. Hanya mempunyai daya tarikan antara molekul yang lemah, sedikit tenaga dia perlukan untuk mengatasi daya tarikan ini. Yang ayat ini perlu dinyatakan sekali je dah dapat markah lah. Kat bawah ni tak nyatakan untuk yang ion pun dia akan kira dapat markah. Nanti maksimum markah diberikan ialah 4. So, tengok. Manakala sebatian B mempunyai daya tarikan elektrostatik yang kuat. Lebih banyak tenaga yang diperlukan untuk mengatasi daya tarikan yang kuat. Okay, so akan dapat markah maksimum 4. Kita terangkan sifat fizik dia. Sifat fizik ni, takat lebur, kekondaksian elektrik. Satu lagi ialah berkaitan dengan keterlarutan. Susah sikit kita nak jelaskan yang itu. So, yang paling mudah adalah takat lebur. Kalau kekondaksian elektrik, kita kena nyatakan yang ion ni dia boleh mengkondaksikan arus elektrik. Dalam keadaan apa? Perlu dinyatakan. Sebab apa boleh mengkondaksikan arus elektrik? Kerana ada ion-ion yang bergerak bebas. Manakala kalau sebatian covalent, tak boleh kerana dia tiada ion-ion yang bergerak bebas. Okey. So, kita bincangkan sampai soalan muka surat yang inilah muka surat 7. Nanti minggu depan lah minggu depan kita buat satu lagi kelas lah hari Sabtu jugalah sebab kita punya giliran tu hari Sabtu. So kita buat kelas pada hari Sabtu. Setuju tak? Setuju. Setuju ada soalan tak yang nak ditanya? Tak ada. Ada, bagus pandai Chris menjawab. Okey. So, yang ini tak ada penghantaran lah Yang ini pelajar-pelajar yang terpilih ni pelajar-pelajar yang sekolah nak skorkan pelajar ni dapat A tau. Jadi pelajar-pelajar yang ni biasanya dia boleh bekerja sendiri tanpa pemantauan guru. Jadi pelajar tak payah hantar. Saya percaya, saya yakin pelajar buat dan nanti saya akan berikan ringkasan dia, pelajar betulkan yang salah. Dan harapkan pelajar-pelajar ni nanti kita akan lihatlah dia punya prestasi dia. Sebab nanti ada ujian tau, bermula 15 hari bulan 8 kita akan ada ujian pra tu. Sekolah tengah meeting lah macam mana nak sediakan. Okay, so last sekali, ada apa-apa soalan yang pelajar nak tanya?